Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Cikgu MHS dalam siri mudahnya penulisan. Baik, kali ini kita akan membincangkan satu karangan yang bertajuk Kaedah Belajar Semasa Musim COVID-19. Dan jenis karangan yang kita pilih kali ini ialah karangan fakta. Untuk standard kandungan, kita pilih 3.3 membina dan menulis perkataan, pasal dan ayat dengan betul. Manakala untuk standard pembelajaran 3.3.4 membina kerangka dan menulis pelbagai jenis. Seterusnya kita lihat soalan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Pandemik COVID-19 telah melanda seluruh dunia termasuk di negara Malaysia, menyebabkan sekolah terpaksa ditutup dan murid dikehendaki belajar di rumah. Ceritakan tentang kaedah yang kamu gunakan untuk belajar ketika di rumah. Tuliskan karangan kamu itu sepenuhnya. Okey. Baik, ini soalan yang telah kita baca tadi. Baik, kita akan lihat proses utama untuk kita bina karangan. Yang perkara yang pertama, kita perlu kenal pasti dahulu. Ya, perkataan-perkataan penting ataupun frasa ayat yang penting yang terdapat dalam soalan supaya kita dapat fokus kepada kehendak soalan. Okey. Kita lihat ya. Yang pertama kita lihat perkataan kaedah ya yang kamu yang murid gunakan untuk belajar ketika di rumah. Ini antara frasa ayat yang penting ya, kaedah belajar di rumah. Okey, apa maksud dia? Maksud dia ialah apa cara yang murid gunakan sewaktu mereka belajar di rumah. Okay, sebenarnya ada banyak cara, tapi kita nak lebih khusus ya, cara belajar di rumah. Okey, perkataan kedua ataupun perasaan ayat yang kedua ialah pandemik COVID-19. Ya, murid perlu tahu ya maksud perkataan pandemik itu sendiri ya, supaya mereka dapat membina karangan dengan kefahaman yang betul. Okey. Bermaksud wabak penyakit yang melanda dunia. Okey. Cara yang kedua, proses yang kedua ialah kita kena kenal pasti jenis karangan supaya kita dapat menulis jenis karangan yang betul. Dari mana kita nak dapatkan maklumat ya, jenis karangan tersebut? Biasanya dinyatakan pada ayat terakhir soalan. Okey, lihat, tuliskan karangan kamu itu sepenuhnya. Jika kita baca ayat yang terakhir itu, dia tidak menyatakan secara khusus ya mengenai jenis karangan. Maka kita boleh katakan bahawa ini adalah karangan fakta ya, karangan fakta ya, kerana biasanya kalau jenis ucapan dia akan nyatakan tuliskan ucapan, tuliskan laporan ya, tuliskan surat. Jadi kali ini dia hanya tuliskan karangan, bermaksud tiada format khusus untuk karangan ini ya, atau lebih tepatnya ini adalah karangan fakta. Bagaimana formatnya? Okay, format ya. Karangan fakta dia tiada format yang tertentu, hanya dalam bentuk perenggan sahaja ya. Okey. Tapi tidak mustahil nanti murid akan membuat tanggapan ya. Ini adalah kemungkinan dia kata karangan cerita. Kenapa? Sebab di sini ada perkataan ceritakan. Bagaimana? Ya. Sebenarnya tak ada masalah. Kenapa? Sebab
sama ada karangan cerita ataupun karangan fakta, dia masih menggunakan format yang sama. Jadi tak ada masalah. Ya. Baik. Kita lihat pula. Apa perkara penting yang perlu kita ambil kira ya, sebelum kita membina karangan. Baik, yang pertama, dah tentulah ya, pemilihan isi karangan. Mestilah fokus kepada kehendak soalan. Kebiasaannya, kita perlu ada sekurang-kurangnya 4 isi penting ya, untuk setiap karangan yang kita tulis. Dalam setiap isi penting itu, yang pertama dah tentulah isinya. Yang kedua, mestilah huraian, ada huraian. Dan ketiga, mestilah dinyatakan kebaikan ataupun contoh ya, yang berkaitan dengan isi tersebut. Baik, perkara kedua yang kita perlu ambil ialah tata bahasa. Kenapa saya pilih tata bahasa? Baik, bagi saya tata bahasa, kita tahu tata bahasa ini luas. Tapi tata bahasa ini membantu murid untuk membina ayat yang lebih menarik ya, dalam karangan mereka. Ya, boleh menampakkan mereka sebagai seorang murid yang kreatif. Ya, jadi kita perlu ada pemilihan tata bahasa ini kena ditekankan juga dalam karangan. Apa contohnya? Penanda wacana. Ya, penanda wacana ni amat penting ya, dalam penulisan dalam karangan. Okay? Apa contoh-contoh penanda wacana? Okay? Di samping itu, selain itu, oleh itu, kesimpulannya. Ini hanyalah sebahagian. Sebenarnya penanda wacana ni pun banyak. Ya. Jadi itu hanyalah contoh yang kita boleh masukkan dalam karangan kita. Jika anda lihat ya, ini adalah peta buih ya, kita dalam proses untuk mencari isi. Ya, ini adalah peta buih di mana kalau kita lihat ada 6 bulatan di keliling tajuk utama. Baik. Kita dalam proses mencari isi, kita tahu bahawa isi hanya ada 4. Okay? Kita ada isi 1, kita ada isi 2, kita ada isi 3 dan kita ada isi yang keempat. Tapi kenapa ada lebihan bulatan di situ? Untuk menjadikan karangan kita lengkap, kita perlu ada pendahuluan dan perlu ada penutup. Barulah karangan kita dikira lengkap. Okey? Baik. Kita fokus kepada mencari isi terlebih dahulu. Ya? Jadi, kita tahu bahawa sepanjang murid belajar di rumah, okay, kaedah utama, ya, sudah pastilah ya, sekolah dikira berjalan, tapi murid belajar di rumah. Jadi, maka timbullah istilah PGPR, ya, pelajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi, apa kaedah utama yang murid gunakan buat belajar di rumah? Dan sudah tentulah yang pertama melibatkan guru, ya, bimbingan oleh guru. Itu isi yang pertama. Kita biarkan dulu, ya, isi yang pertama ini untuk kita cari dulu isi yang kedua, ketiga dan keempat dulu, baru kita akan kuraikan satu persatu. Baik. Lebih memudahkan kita senaraikan ya. Terlebih dahulu isi-isi penting yang kita nak cari. Baik. Untuk isi kedua, kita cari orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Ahli keluarga. Ya, dah tentu ahli keluarga. Jadi, yang kedua, isi kedua ialah kita boleh mengulang kaji pelajaran bersama ahli keluarga. Itu orang yang terdekat dengan kita, ya, yang serumah dengan kita. Ya. Kemudian, kita juga ada rakan-rakan. Ya, kita ada rakan-rakan. Tapi rakan-rakan kita duduk di rumah berlainan. Ya. Rumah yang jauh daripada kita. Adakah kita tidak boleh berhubung dengan rakan-rakan? Masih boleh. Okay, jadi itu mungkin kita boleh masukkan sebagai isi ketiga, ya, perbincangan bersama rakan. Kita biarkan dulu ya, ada isi huraian, kita akan bincangkan nanti. Kita pergi cari isi yang keempat. Okay, isi yang keempat. Baik. Kita
tidak ada bimbingan guru, kita tidak ada kelas kaji bersama ahli keluarga, kita ada perbincangan bersama rakan. Apa lagi kaedah yang kita boleh gunakan atau murid boleh gunakan ya sewaktu belajar di rumah? Okay. Apa lagi bantuan yang kita boleh? Okay. Seperti yang kita sedia maklum, ya, kerajaan telah melancarkan saluran didik TV. Okay. Jadi itu salah satu cara yang murid boleh gunakan ya, sewaktu belajar di rumah. Okay. Jadi kita sudah ada 4 isi penting, cumanya kita perlu cari huraian, ya, huraian dan apa contoh atau kebaikan yang murid dapat dengan melakukan aktiviti tersebut. Baik, kita lihat isi yang pertama, bimbingan oleh guru. Baik, kita tahu ya, guru kalau di sekolah kita bersemuka ya, bersemuka dengan murid untuk menyampaikan ilmu. Tetapi PDPR berlangsung bagaimana? Cara penyampaian guru sudah tentulah menerusi ataupun menggunakan platform secara atas talian ataupun luar talian. Okey. Jadi itu adalah huraian kepada bimbingan oleh guru. Dan untuk memberi penjelasan yang lebih tepat, yang lebih jelas, kita berikan contoh ya, apa dia pengajaran secara atas talian. Contohnya penggunaan Google Meet ya, Google Meet di mana seperti bersemuka juga tapi melalui video ya, tayangan video. Baik. Kemudian contoh ya, luar talian ialah penggunaan modul ya, penggunaan modul di mana murid dibekalkan dengan modul ya, yang dihasilkan oleh guru ya, kemudian dihantar, sama ada dihantar ke rumah ataupun penjaga murid ambil di sekolah dan bawa balik untuk diberi kepada murid dan disiapkan di rumah untuk modul. Baik, kita pergi ke isi yang kedua, ulang kaji bersama keluarga. Bagaimana kita nak menggunakan ulang kaji bersama keluarga? Kita tahu ya bahawa dalam satu keluarga ada abang, ada kakak, ya, mungkin ibu dan ayah kita boleh membantu, ya. Jadi kita boleh bertanya ya, tentang isi pelajaran yang tidak dipahami kepada ahli keluarga. Jadi akan berlangsunglah ya perbualan, ya penerangan, ya soal jawab dan sebagainya. Maka secara tidak langsung wujud ataupun kita dapat memupuk sikap bantu-membantu ya dalam kalangan ahli keluarga kita, ataupun kita juga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan ya. Itu untuk isi yang kedua. Baik, perbincangan bersama rakan ya, bagaimana perbincangan itu dilakukan ya, menggunakan panggilan video ataupun kita boleh membuat kumpulan WhatsApp sendiri bersama kawan-kawan. Jadi apa kelebihan ya penggunaan panggilan video dan kumpulan WhatsApp? Maka murid dapat bertukar pendapat tentang tugasan yang diberi oleh guru. Okey. Seterusnya kita pergi ke isi keempat ya, penggunaan TV pendidikan ya di saluran didik TV. Okey. Apa huraiannya? Baik. Maka murid menonton TV pendidikan yang dipilih ya, rancangan ataupun subjek yang dipilih mengikut jadual yang ditentukan. Jadi apa kebaikan menonton TV pendidikan ni? Murid dapat menambah kefahaman tentang isi pelajaran. Okey. Baik, kita sudah berjaya melengkapkan keempat-empat isi, kita cuma belum ada pendahuluan dan penutup. Baik, untuk bangkit pendahuluan, kebiasaannya murid akan buntu ya, kerana untuk memulakan karangan selalunya tak dapat idea. Baik, kita boleh gunakan ya ayat-ayat yang terdapat dalam soalan ya. Contohnya perkataan pandemik COVID-19 ya, perkataan sekolah ditutup ya, ataupun pasal belajar di rumah ya, pasal
ayat tersebut kita boleh gunakan dalam pendahuluan karangan kita. Okey. Bahagian penutup. Bahagian penutup kebiasaannya kita akan buat kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita buat? Contoh, ya. Baik. Berlakunya penutupan sekolah, ya, akibat pandemik COVID-19 ini bukanlah alasannya untuk tidak belajar, murid tidak belajar. Jadi kita dah bercakap 4 itu tadi, maksudnya murid boleh belajar dengan cara atau kaedah yang sesuai, dan itu bermaksud itu bukanlah alasan untuk tidak belajar. Dan dalam kita juga boleh menyatakan harapan, ya. Dalam penutup kita nyatakan harapan, ya. Antara yang kita boleh nyatakan ialah agar pandemik ini terhapus dengan segera. Okey. Jadi kita dah dapat melengkapkan, ya, semua, ya, bahagian tersebut yang kita kita bincangkan tadi. Dan baik, seterusnya kita akan mula, ya, membina ayat yang lengkap, ya. Kita akan bina ayat yang lengkap berdasarkan isi-isi yang kita dah bincangkan tadi. Baik, seperti kita lihat bahagian pendahuluan terlebih dahulu, ya. Kita lihat perkataan pandemik COVID-19, sekolah ditutup, belajar di rumah. Itu adalah merupakan perasaan yang tak lengkap, ya. Jadi kita perlu membuat, ya, ayat yang lengkap untuk bahagian pendahuluan. Kita ambil perkataan pandemik COVID-19, ya, contohnya. Okey, seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 telah melanda seluruh dunia. Itu ayat yang kita buat. Kemudian kita lihat frasa seterusnya, sekolah ditutup dan belajar di rumah. Okey, itu ayatnya. Ini menyebabkan sekolah telah ditutup dan murid dikehendaki belajar di rumah. Okey, nanti akan ada berita. Ini ayat sama macam dalam soalan. Ini murid akan dikatakan tak ada idea, ya, sekadar tiru, ya, galak. Baik, kita boleh galakkan murid untuk tambah satu lagi ayat yang dibuat oleh murid sendiri. Contohnya, oleh itu kita kaitkan dengan tajuk, ya, tajuk karangan kita. Oleh itu, murid perlu menjalani pembelajaran di rumah dengan kaedah yang bersesuaian. Itu yang kita nak mula masuk ke bahagian isi, ya. Kita nak kaitkan, ya, daripada pendahuluan kita nak lompat ke bahagian isi, kita kaitkan dengan ayat yang ketiga itu. Baik, lihat ayat yang ketiga. Kenapa ayat ketiga itu saya warnakan dengan warna merah? Itulah dia penanda wacana, ya. Penanda wacana. Jadi penanda wacana itu membantu untuk mengaitkan ayat yang ketiga dengan ayat yang di atas. Okey. Baik. Kita tengok isi yang pertama, bimbingan oleh guru. Bagaimana kita nak menjadikan ia ayat yang lengkap. Okey, contoh. Kaedah belajar saya yang utama ialah menerusi bimbingan oleh guru. Itu isi, ya, isi yang kita telah lengkapkan dia menjadi satu ayat. Kemudian huraiannya tadi secara atas talian atau luar talian. Bagaimana kita nak lengkap jadikan dia ayat yang lengkap? Ini contohnya. Kebiasaannya guru akan memberi bimbingan secara atas talian dan secara luar talian. Okey, jadi huraian tadi kita telah lengkapkan ayat ini. Dan kita berikan contoh, ya. Untuk ayat yang ketiga, kita berikan contoh jenis, ya, pengajaran yang dikatakan secara atas talian, ya, dan secara luar talian. Antaranya adalah seperti pembelajaran menerusi Google Meet dan menggunakan modul yang disediakan oleh guru. Sekali lagi lihat, ada yang diwarnakan dengan warna merah, itu adalah penanda
wacana. Okey, baik. Jadi kita dapat lihat bahawa isi huraian dan contohnya telah melengkapkan isi yang pertama. Kita pergi isi yang kedua. Okey, ulang kaji bersama ahli keluarga. Bagaimana kita nak buat ayat yang lengkap? Ini contohnya. Selain itu, saya juga mengulang kaji pelajaran bersama ahli keluarga saya. Okey, lihat kataan berwarna merah, ya, itu adalah penanda wacana. Ya, penanda wacana di situ amat penting, ya. Selain itu penting. Kenapa? Sebab sebagai kesinambungan kepada isi yang pertama, ya. Kita nak menggambarkan bahawa setiap isi itu adalah merujuk kepada tajuk karangan kita. Okay. Apa huraian? Kalau kita lihat di bahagian huraian bertanya isi pelajaran yang tidak difahami. Bagaimana kita buat ayat yang lengkap? Saya dapat bertanya tentang isi pelajaran yang tidak difahami kepada ahli keluarga saya yang lain. Dan apa kebaikan daripada isi ini ataupun daripada ulang kaji bersama ahli keluarga ni? Okay. Secara tidak langsung kami dapat memupuk sikap bantu-membantu dan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okay. Okay. Kita dah selesai, ya, untuk isi yang kedua. Baik, untuk isi yang ketiga, ya, perbincangan bersama rakan. Okey. Kita lihat. Ya, di samping itu, ya, tengok perkataan di samping itu yang dimerahkan. Saya juga mengadakan perbincangan bersama rakan. Okey. Sama juga fungsinya kesinambungan, ya, untuk menggambarkan bahawa isi yang ketiga, yang kedua, yang pertama tadi merujuk kepada tajuk karangan kita. Okey. Bagaimana kita membuat huraian? Saya dan rakan-rakan akan berbincang menerusi panggilan video dan juga perbincangan dalam kumpulan WhatsApp yang kami wujudkan. Okey. Dan apa kebaikan yang mereka dapat dengan mengadakan perbincangan bersama rakan. Oleh yang demikian, kami dapat bertukar-tukar pendapat tentang tugasan yang diberi oleh guru. Sekali lagi lihat kataan yang berwarna merah, oleh yang demikian. Okey, itu satu contoh lagi, salah satu contoh penanda wacana. Baik, untuk isi yang keempat, bilik TV, ya, saluran bilik TV, ya, atau TV pendidikan. Bagaimana kita nak mengembangkan isi tadi menjadi ayat yang lengkap. Akhir sekali. Ini sebab ini adalah isi yang terakhir, isi yang keempat. Maka kita gunakan perkataan atau penanda wacana akhir sekali. Saya juga menonton siaran TV pendidikan di saluran didik TV. Okay, kita buat ayat yang mudah saja. Tak perlu ayat yang panjang berjela-jela, ya. Kemudian bagaimana huraiannya? Saya akan memilih pelajaran yang ingin saya tonton mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dan apa kebaikan yang murid dapat apabila menonton TV pendidikan? Oleh itu, saya dapat menambah kefahaman tentang isi pelajaran yang saya ikuti. Baik, itu adalah kebaikan daripada menonton TV pendidikan, ya. Jadi, sekali lagi yang tulisan berwarna merah, oleh itu adalah penanda wacana, ya, yang menerangkan atau mengaitkan dengan ayat huraian dan ayat isi. Okey, dan kita pergi ke bahagian penutup, ya. Bukan alasan tidak belajar. Bagaimana kita nak menjadikan dia ayat yang lengkap, ya. Sekali lagi kita akan gunakan penanda wacana. Kesimpulannya, ya, pandemik yang melanda negara kita bukanlah alasan untuk kita tidak belajar, ya.
berdasarkan 4 isi yang kita cari tadi, ya, kita dah nampak bahawa itulah cara yang sesuai, kaedah yang sesuai untuk murid belajar di rumah, ya. Dan lihat kesimpulan itu diwarnakan dengan warna merah, ya, adalah penanda wajan. Dan harap, ya, sama-samalah kita berdoa agar pandemik akan terhapus. Ya, baik. Seterusnya kita lihat, ya, kaedah belajar semasa musim COVID-19. Ini adalah tajuk karangan kita dan kita akan jadikan perbincangan isi tadi sebagai satu karangan yang lengkap. Okey, kita lihat perenggan yang pertama. Okey, seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 telah melanda seluruh dunia. Ini menyebabkan sekolah telah ditutup dan murid dikehendaki belajar di rumah. Oleh itu, murid perlu menjalani pembelajaran di rumah dengan kaedah yang bersesuaian. Okey, jadi ini adalah pendahuluan yang kita dah bincangkan tadi. Kita masukkan di bahagian pendahuluan. Ingat, untuk bahagian pendahuluan, permulaan pada karangan, kita bermula dengan tepi rapat, ya, tidak ada setengah, ya. Ini adalah kaedah yang betul menulis perenggan, ya, yang pertama, pendahuluan. Baik, untuk isi yang pertama, kita bermula dengan tengah sedikit. Untuk perenggan yang kedua, ya, isi yang pertama. Okey. Kaedah belajar saya yang utama ialah menerusi bimbingan oleh guru. Kebiasaannya, guru akan memberi bimbingan secara atas talian dan secara luar talian. Antaranya adalah seperti pembelajaran menerusi Google Meet dan menggunakan modul yang disediakan oleh guru. Itu isi yang pertama, perenggan yang kedua. Jadi pastikan kita mengasingkan setiap isi dalam satu perenggan supaya memudahkan pemeriksa untuk menanda tugas ataupun hasil karangan kita. Baik, untuk isi yang kedua yang telah kita bincangkan tadi, selain itu, saya juga mengulang kaji pelajaran bersama ahli keluarga saya. Saya dapat bertanya tentang isi pelajaran yang tidak dipahami kepada ahli keluarga saya yang lain. Secara tidak langsung, kami dapat memupuk sikap bantu-membantu dan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, itu isi yang kedua. Dan yang ketiga. Seterusnya, isi yang ketiga. Di samping itu, saya juga mengadakan perbincangan bersama rakan. Saya dan rakan-rakan akan berbincang menerusi panggilan video dan juga perbincangan dalam kumpulan WhatsApp yang kami wujudkan. Oleh yang demikian, kami dapat bertukar-tukar pendapat tentang tugasan yang diberi oleh guru. Isi yang ketiga, perenggan yang keempat. Kita pergi ke isi yang keempat. Akhir sekali, saya juga menonton siaran TV pendidikan di saluran Didik TV. Saya akan memilih pelajaran yang ingin saya tonton mengikut jadual yang telah ditetapkan. Oleh itu, saya dapat menambah kefahaman tentang isi pelajaran yang saya ikuti. Dan untuk bahagian penutup, kesimpulannya, pandemik yang melanda negara kita bukanlah alasan untuk kita tidak belajar. Sama-samalah kita berdoa agar pandemik ini akan segera terhapus dari muka bumi ini supaya kita dapat belajar semula di sekolah. Okey, jadi lengkaplah sudah karangan kita dan kamu boleh lihat bahawa ada 6 perenggan di situ, ya, ditulis, ya, setiap isi
pendahuluan satu perenggan, isi pertama satu perenggan, dan seterusnya tinggilah ke akhirnya penutup satu perenggan, maka akan ada 6 perenggan untuk karangan kita dan nampak lebih kemas, ya, dan mudah untuk pemeriksa menanda karangan kita. Jadi inilah karangan yang sudah hasilkan melalui perbincangan yang kita buat tadi. Jadi ini satu contoh yang murid, ya, boleh gunakan, ya, untuk melatih diri membuat karangan-karangan yang lain. Cara yang cikgu terangkan di sini adalah bagaimana nak mencari isi dan macam mana nak membuat. Jadi murid boleh guna. Ya, baik. Jika lihat, ya, kepada iklan ini, sebenarnya tajuk yang sama kita boleh buat, ya, untuk jenis karangan yang lain, ya. Mungkin kita boleh buat dialog perbualan menggunakan tajuk yang sama, mungkin surat kiriman tidak rasmi, mungkin berita, mungkin syarahan. Jadi nantikan, ya, akan datang kita lihat bagaimana isi yang kita bincangkan tadi kita ubah suai dan kita masukkan pula sebagai isi untuk karangan, jenis karangan perbualan, ataupun mungkin surat kiriman tidak rasmi, ataupun kaedah belajar semasa musim COVID-19 ini kita jadikan dia sebagai berita, ataupun mungkin syarahan. Jadi nantikan, ya, untuk tutorial akan datang, ya, bagaimana kita nak menggunakan isi yang kita bincangkan tadi ke dalam jenis-jenis karangan yang dinyatakan. Okey? Kita dah sampai ke penghujung kepada perbincangan kita. Semoga perbincangan ini bermanfaat, ya, kepada anda di luar sana, ya, sama ada murid ataupun guru. Sila, ya, boleh share, ya, video ini digunakan, ya, untuk sebagai pembelajaran kepada murid-murid, ya, dan inilah yang kami hasilkan, ya, channel kami My Sana Seni Channel. Jangan lupa, ya, like, ya, dan subscribe, ya. Semoga kita bertemu, ya, di lain video ilmu, ya, untuk kita manfaat bersama. Jumpa lagi pada tutorial akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.